Hello guys, inilah yang menggemparkan sahabat-sahabat semua. Selepas disiasat, dipanggil ke Bukit Aman dan juga Ketua Polis Negara memberikan kenyataan individu ini tidak memberikan kerjasama dalam siasatan. Dan selepas itu pula beliau membuat sidang media kononnya. Beliau iaitu yang dikenali sebagai Ratu Naga ataupun Ratu Fitnah ini mengatakan dia yang dianiaya. Sebenarnya siapa yang dianiaya dan siapa sebenarnya yang menganiaya sahabat semua? Siapa sebenarnya yang menfitnah, siapa sebenarnya yang difitnah? Itu persoalannya. Kenapa hari ini selepas disiasat kononnya dia dianiaya? Inilah ya kehebatan, kepintaran ya Ratu-Ratu Fitnah, Ratu-Ratu Naga ini ya memusingkan segala fakta sahabat-sahabat semua. Kalau saat mereka buat live, saat mereka buat posting yang berbau untuk membina naratif palsu, membina naratif atau menjatuhkan imej kerajaan maupun isteri Perdana Menteri, ya mereka begitu hebat, tapi apabila disiasat akhirnya menjadi seperti cacing kepanasan sahabat semua. Mereka pula membuat tuduhan kononnya dianiaya. Ini perkara yang amat-amat memalukan. Kalau benar, kenapa tidak berani untuk bertanggung jawab dengan fitnah, dengan tuduhan yang dilemparkan itu. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita dengar juga pencerahan ya daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar dan kita nilai sendiri sahabat-sahabat semua. Jangan kita buat RCI dengan kehilangan bilion saja. Tapi kita tak buat RCI dengan kehilangan jutaan ringgit. Tetap itu duit rakyat. Kajian perlu dibuat, siasatan perlu dilakukan. Bagaimana perkara itu boleh berlaku dan kita kena heret orang itu sebut ke muka pengadilan dan supaya perkara ini tidak berulang dia jadi satu pengajaran kepada pegawai-pegawai kerajaan. Jangan jadi kaki ampu dengan ahli-ahli politik. Nak jadi kaki ampu, jadi pembangkang. Kan? Jadi pembangkang. Ini contoh pembangkang kaki ampu. Saya tak sunting gambar Wan Azizah Ratu Naga. Penyedia kandungan TikTok Pro Perikatan Nasional Sharon Emma atau dikenali sebagai Ratu Naga menyifatkan laporan polis terhadapnya sebagai palsu dan fitnah. Syarul Emma berkata dakwaan dia berkongsi semula tangkap layar daripada akaun media sosial Perdana Menteri memfitnah Datuk Seri Wan Azizah adalah tidak benar. Laporan yang dibuat kata saya adalah laporan palsu kerana tidak edit atau membuat apa-apa komen pun pada gambar berkenaan. Kita print screen seadanya, kita tak edit atau apa seperti tuduh. Boleh tengok di wall Netanyahu memang ada gambar itu. Baik, saya nak jawab. Kita tak ada masalah. Kita tahu gambar itu ada kat dalam wall Benjamin Netanyahu. Isteri dia berada dalam program. Itu tak ada masalah. Yang kita ada masalah apabila dia menggunakan persepsi untuk mengatakan, dia tak kata. Tetapi benda itu yang dibawa dan digembar-gemborkan. Iaitu Wan Azizah sekarang ini bersekongkol dengan bini Zionis Israel. Dia tak cakap. Of course dia tak cakap. Bodoh lah dia cakap. Dia tahu benda tu akan makan diri dia. Tapi dia buat perkara tersebut atas dasar apa tuan-tuan? Dia capture screen tu untuk apa? Dia nak cakap, oh tahniah Kak Wan. Oh terbaik Kak Wan. Dia nak cakap macam tu. Ataupun agenda dia. Kadang-kadang perbuatan kita ni, niat kita ni, kita tak perlu cakap, tak perlu tulis pun. Tapi kita faham apa yang... Tuan-tuan, dia capture gambar, dia pergi ke website ataupun pergi ke social media Benjamin Netanyahu, dia screenshot benda tu, Wan Azizah ada dalam gambar bini foto ataupun dalam social media Benjamin Netanyahu, dia screenshot benda tu untuk tujuan apa? Untuk tujuan apa? Kenapa dia tak ambil daripada gambar Wan Azizah kat dalam dia punya social media? Kenapa nak kena ambil daripada dalam Benjamin Netanyahu? Apa tujuan dia? Tuan-tuan, bila dah terciduk, oh saya difitnah, saya dianiaya, saya difitnah, saya dianiaya. Dia macam tu lah. Buat fitnah dulu. Fitnah. Dah habis fitnah, oh saya minta maaf. Oh saya tak tahu. Oh admin saya yang buat, bukan saya. Itu taktik tau. Taktik. Itu saya kata tadi level pembangkang macam tu. Kita nak kata macam mana? Dah level pembangkang macam tu. Tapi dalam level pembangkang macam tu, pembangkang sekarang ini tu lompat parti tuan-tuan. Bukanlah lompat parti. Sokong PMX. Jadi soalan yang ditimbulkan, adakah dengan menyokong PMX itu dikonsider mereka telah lompat parti? So saya baca.
Apa kesan anti lompat parti pada MP PN sokong Anwar? Tindakan dua ahli parlimen PN mengisytiharkan sokongan Anwar menimbulkan persoalan tentang mekanisme Akta Anti Lompat Parti Negara sama ada dia berkesan. Ini kerana di bawah peruntukan anti lompat parti, seorang ahli parlimen tidak secara automatik kehilangan kerusi kerana menyokong Perdana Menteri yang bukan daripada parti mereka. Di bawah perkara 49A, ahli parlimen dipilih sebagai ahli parti hanya akan kehilangan kerusi jika mereka berhenti menjadi ahli parti itu. Bagaimanapun ahli parti dipecat, dikecualikan daripada kehilangan kerusi. Yang ini saya silap sikit. Saya kata yang dipecat akan hilang kerusi. Tapi yang ni dia kata tak. Ini ditegaskan oleh Wan Junaidi ketika peruntukan anti lompat parti yang dibahaskan pada Julai 2022. Beri sokongan pada parti politik lain yang tak diwakilinya tak dianggap peruntukan parti kerana masih jadi ahli politik yang diwakilinya, katanya. Menarik ya tuan-tuan? Baik, kenapa saya kata menarik? Ini saya kata senjata makan tuan. Pada Julai 2022, mereka bersetuju untuk membuat, pada masa itu Wan Junaidi dan GPS bersama dengan tim sebelah lah. Mereka bersetuju nak buat Akta Anti Lompat Parti. Kerana pada waktu itu PN confident bahawa mereka boleh menang 115 ke 120 kursi. Pada waktu itu. Nak masuk PRU November 2022, mereka confident boleh menang. So disebabkan oleh perkara itu, dia kata tak apalah kita buat. Tapi yang lompat, arti kata dia letak jawatan, ataupun dia letak jawatan lah, dia keluar daripada parti, dia masuk parti lain, diconsider sebagai lompat parti. Tapi dia kata kalau dia hanya sekadar menyokong orang sebelah, tidak dikatakan sebagai lompat parti. Ini Wan Junaidi cakap. Baik. Dia ingatkan benda tu okey lah, settle lah kan. Masuk 2022 November, tiba-tiba Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Masuk 2023 November juga, Oktober, dua ahli bersatu menyatakan sokongan kepada PMX, tetapi mereka tetap setia kepada parti. Jam tuan-tuan, jam. Nak pecat tak boleh, nak buang tak boleh. Dia orang tak lompat, dia orang stay kat situ. So akhirnya senjata makan tuan. Senjata makan tuan tuan-tuan. Jam dekat situ. Selama ni dia orang duk kata bahawa akan ada sokongan, cukup jumlah, ada sokongan, cukup jumlah. Lepas PRN menang, lepas PRK menang, lepas PRN akan tumbang kerajaan, lepas PRK akan tumbang kerajaan. Kerana apa? Mereka berharap bahawa 10, 15, 20 ahli UMNO dan juga beberapa PKR atau Pakatan Harapan pergi menyatakan sokongan kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Tapi benda itu tak berlaku. Sebab apa tak berlaku? Kenapa nak pergi sokong pembangkang? Sedangkan mereka dah jadi kerajaan. Bodohlah, dah jadi kerajaan tiba-tiba nak sokong pembangkang. Kalau disokong pula Muhyiddin Yassin, apa jaminan mereka yang dah menyokong itu akan dapat kuasa? So mereka tahu mereka tak sebodoh itu. Tetapi Uno reverse, kalau tuan-tuan tahu main Uno tu kan, yang kena persatu yang kena. PN yang kena tuan-tuan. PN yang akhirnya menyatakan sokongan pula kepada PMX. Dan sekarang ini mereka tak boleh buat apa-apa. Tak boleh kena pecat. Kalau dah pecat, then tak dikira sebagai lompat parti. Lagi senang kerja. Katakanlah dia dipecat. Okey, kami telah dipecat. Therefore, kami duduk dengan kerajaan, kami bebas. Lagi senang kerja dia orang. Dah Uno reverse. So macam mana? Alright, so itu dia sedikit pencerahan daripada Brady Iswardi. Pertama kalinya tadi adalah berkaitan dengan Ratu Fitnah. Beliau pula yang sekarang ini dianggapnya bahawa dia dianiaya. Inilah sahabat semua, pemutar alam nombor 1, kaki-kaki fitnah, Ratu Naga, Ratu Fitnah dan segala ratu, sahabat-sahabat semua. Jadi kita tahu walaupun dia tidak dinyatakan secara direct, tapi maksudnya mereka di sana posting itu adalah untuk menjatuhkan image, membina persepsi jahat, membina naratif politik sempit, politik kotor ya daripada pentaksub-pentaksub parti Perikatan Nasional ini, sahabat semua. Kita boleh nampak bagaimana mereka hari ini ya begitu hilang arah, hilang arah. Jadi sepatutnya pihak berkuasa meneruskan ya siasatan ini,
Kerana ini melibatkan pemimpin negara, isteri pemimpin negara, sahabat semua. Dan seharusnya pihak berkuasa harus bertanggungjawab untuk menjaga imej negara kita dengan perkara ataupun tindakan yang dibuat oleh geng-geng kaki fitnah ini. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Sekarang kita berjumpa lagi. Bye-bye.